Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-84. Dan macam biasa anda masih bersama dengan saya, host tetap anda, Hanifah Jailani. So, hari ni, minggu ni insyaAllah kita akan sembang-sembangkan sekitar sukan lasak. Kalau perasan, sebelum-sebelum ni kita ada bawa beberapa speaker yang cakap tentang sukan, tentang aktiviti-aktiviti fizikal lah. Dan semua speaker tu adalah speaker-speaker lelaki. Tapi hari ni saya bawakan anda tetamu yang sangat istimewa. Bukan sekadar sebab tetamunya adalah seorang perempuan, tetapi sebab apa kejap lagi kita akan nampak lah insyaAllah. So tanpa membuang masa lagi, saya nak jemput Puan Ummu Farah untuk kenalkan diri. Oh, before that, sebaik tim ingatkan kita, saya nak sharekan dengan anda semua video dulu, baru kita jemput tetamu kenalkan diri. Okay, jemput kru untuk sharekan video. Menarik kan? Ini antara sedutan-sedutan video. Kalau tak silap saya, kalau salah boleh betulkan Puan Ummu. So tak silap saya ni ketika dalam ekspedisi untuk panjat dekat gunung Elbrus, Rusia. Betul ke? Okay, secara tak langsung saya nak jemput tetamu kita hari ni, Puan Ummu, untuk kenalkan diri insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu. Ummu seorang penggiat sukan rekreasi dan sukan lasak yang berniqab. Okey, betul yang tadi tu memang ekspedisi saya semasa kemerdekaan ke-60 ke puncak gunung tertinggi di Eropah, Gunung Elbrus. Dahsyat. Betul tadi sebelum start Hacks ni saya sempatlah Google sikit kan, Elbrus ni kat mana, dekat Rusia Masya Allah. Dan saya difahamkan pada waktu tu sebenarnya Ummu bukan pergi seorang kan, daripada grup KSP namanya. Kembara Sri Kandi Prihatin. Tapi end up yang sampai ke dia punya puncak tu Ummu memang mewakili KSP. Masya Allah sangat kan. So mungkinlah Ummu boleh share secara ringkas kan aktiviti-aktiviti Ummu. Dan bukan tak nak, sebab aktiviti kita tahu dah Ummu banyak buat aktiviti-aktiviti lasak, antaranya macam flying fox, and ada rock climbing, kayak, water rafting, ada hiking. Dan kalau kita dengar hiking kan, biasalah sekarang anak-anak muda sekarang kan umumkan ramai orang suka buat aktiviti hiking, betul tak? Tapi hiking umum ni bukan kalian-kalian kan, orang kata hiking yang luar biasa. Kalau macam saya tengok umum pernah buat Gunung Angsi. Saya pun pernah juga waktu saya form 1 kan, which is Gunung Angsi 824 meter kan. Tapi kalau kita tengok ni dah lebih daripada Malaysia ni, pergi Gunung Elbrus, dan ada pergi Everest Base Camp kan. Dahsyat betul. Tinggi dia dekat 5 kilometer, lebih kilometer. 5 km, Masya Allah. So selain tu ada sukan zorbing, ada sukan abseiling, paragliding. Paragliding Han tak pernah lagi lah. So soalan yang pertama lah Han terfikir kan, Ummu kan, siapa yang macam mana boleh tercetus minat nak join sukan-sukan lasak ni Ummu? Macam mana boleh tercetus minat? Sebenarnya minat untuk dia bukan daripada asal, dia bukan sukan lasak, dia daripada sukan biasa lah. Maknanya daripada kecil lagi. Ibu bapa saya seorang yang aktif sukan jugalah. Jadi petang-petang dia akan minta kita orang pukul 5 je tepat-tepat dah pergi keluar badminton, jogging, main basikal. Jadi daripada sekolah rendah pula, masa tu sekolah dia ada buat aktiviti macam ekspedisi berbasikal, ada mendaki bukit juga. Dan aktiviti flying fox pun saya dah start daripada zaman sekolah. Juga macam so daripada sekolah lah semua aktiviti ni saya mula. Jadi dia bukan satu benda yang baru lah untuk saya. So daripada sukan yang biasa, Ummu sendiri kata tadi, macam mana boleh pindah kepada sukan lasak yang luar, yang orang kata boleh ekstrim lebih lagi lah dari sukan biasa tu? Sukan biasa, okay. Start daripada sekolah menengah saya join kayak. Lepas tu dia macam mana sebab kita sebenarnya dia ada banyak pengaruh daripada reality TV juga. Kita tengok dulu Red Bull punya challenge, sebab zaman-zaman saya dulu ada dekat dalam TV TV3 kalau tak silap saya masa tu.
So ada challenge, Red Bull Challenge ni dia akan paparkan tentang sukan-sukan lasak. Jadi masa tu dah terdetik dalam hati. Dah besar nanti nak try. Wow. Okay. Start masa tu juga saya dah berminat dengan sukan paragliding. Lepas 10 tahun baru dapat try sebenarnya. Ya. Jadi masuk ke universiti, di kampus ada banyak kelab-kelab sukan rekreasi. Jadi masa tu juga saya didedahkan dengan pelbagai jenis sukan rekreasi. Belum tu kita pernah mendaki bukit, jadi selepas kita mendaki gunung pula. Jadi lepas dah mendaki gunung di Malaysia, ada juga exposure, maknanya dapat tawaran untuk mendaki pula gunung luar. Jadi kat Wow. situlah mana saya mulalah. Bila umur sendiri cakap kan dapat exposure dan orang-orang macam promote lah pergi kan. Maksudnya benda aktiviti-aktiviti macam tu ni Han sajalah terfikir kan. Kita memang kumpul duit sendiri lah kan umur kan. Kan ada orang sponsor untuk pergi aktiviti-aktiviti Okey, macam tu. aktiviti-aktiviti ni sebenarnya dulu-dulu masa zaman belajar memang sendirilah. So zaman tu kalau nak, jadi macam untuk ikuti aktiviti-aktiviti macam ni, saya biasanya akan join pelbagai aktiviti lain yang kiranya untuk menjana sikitlah sikit kewangan untuk saya menyertai aktiviti-aktiviti macam mendaki gunung, aktiviti kayak apa semua, sebab memang kena aktiviti lasak ni sebenarnya memang aktiviti yang kena ada duit. Betul sangat. Mm-mm. Betul sangat. Macam even Han tak pasti kalau Han, umur pernah try sky trekking. Biasa orang buat kan jaga Ya. trekking kat bawah ni, sky track kat Aha, atas. Sky Skytrack trekking ya. tu je pun harga dia dekat RM100 kan. Ikutlah berapa banyak Betul. checkpoint kita nak ambil. Itu sekali pergi. Tapi I believe orang yang peminat sukan-sukan lasak ni dia bukan sekali je kan. Kalau tak jadilah peminat kan. Dia mesti nak kena buat Betul. banyak kali. Lepas tu umur pula bukan satu jenis sukan je tapi banyak sukannya kan. Bayangkanlah berapa banyak kan. Okay, tapi bukan itulah yang kita nak cakap tentang finance dan sebagainya hari ni. Tapi tadi umur sendiri cakap kan dekat hujung statementnya, dan saya seorang Nicombis kan. Saya seorang orang yang pakai purdah lah. So I guess dalam akhbar-akhbar pun dah start keluar kan. Macam wow, umur kan macam orang yang pakai Nicombis tapi macam sangat adventurous kan dengan aktiviti-aktiviti lasak. Mungkin umur sendiri boleh share sebenarnya kenapa macam mana biasanya macam mana, apa yang menyebabkan umur dalam keadaan ni Nicombis pakai purdah tapi still nak explore this sukan. Okay, so ni satu exposure juga. Sebenarnya saya mula bersukan masa tu saya belum pakai niqab lagi. Oh, I see, okay. Jadi dan bila masa saya nak teruskan bersukan tu, masa dah pakai, saya tanya ramai orang lah, termasuk adik-adik saya, sebab mereka memang ada latar belakang daripada agama lah, dan kita tanya, kita study sebenarnya boleh tak perempuan ni yang kalau dia pakai niqab ataupun dia tutup aurat dia bersukan. Not necessary berniqab lah, tutup aurat boleh tak bersukan? Dah lah, ni bukan sukan biasa, sukan lasak pula tu. Adakah benda ni boleh menimbulkan fitnah atau macam mana kan? So benda ni salah tak dari segi agama? Masa tu bila saya maknanya dah mula daripada awal saya pakai, and then satu hari saya terdetik, dia kata aku ni masuk hutan takkan dah berniqab tapi tak jaga pakaian, aurat tak jaga. Maknanya dah berniqab tapi aurat tak jaga. Sebab kita tak boleh pakai pakaian biasa yang kita pakai sebelum ni. Maknanya bukan tak tutup aurat tapi mungkin kurang sesuai saya rasa, sebab bila pemahaman dan standard aurat pada saya sekarang bila saya dah berniqab ni berlainan dengan sebelum ini. Jadi masa tu saya tetapkan hati, saya kata tak apa. Ya Allah, kata aku hari ni aku nak mendaki dan aku akan tutup aurat sebenarnya, yang aku rasa memang yang ini yang terbaik. Jadi masa tu dah start pakai purdah tu, kita pakai jubah terus pergi mendaki gunung, main kayak, termasuklah paragliding sendiri. Jadi masa tu saya kata saya minta memang dari segi pakaian tu orang pernah katalah bahaya apa semua. Cuma saya tetapkan dalam hati saya pakai macam ni untuk jaga aurat saya dan saya minta Allah jaga saya. Jadi itulah bila umur sendiri yang sebut weight bahaya kan, which is sangat relatable dan closely related to keselamatan lah. Dan Betul. kita tahu kan kalau sukan-sukan contohnya orang main bola kan, biasanya ramai pemain bola sepak pakai seluar pendek lah atas lutut kan. Tapi start slowly ada orang yang dah mula memuslimkan kan, ataupun yalah menjaga aurat tu pakai seluar bawah lutut kan. Dan adalah banyak kan bila orang cakap pakaian-pakaian ni sebenarnya dia dicipta khas adalah due to according to keselamatan punya isu lah kan. Tapi secara umur sendiri kan bila you pakai
pakaian-pakaian macam tu lah menutup aurat tu, macam mana Umu sendiri, apa tips? Of course lah Umu sendiri pun di samping memang kita minta doa ke Allah untuk jaga kita, tapi kita sendiri kena berusaha kan untuk menjaga keselamatan diri. Apa tips Umu untuk orang-orang yang seperti Umu dan of course muslimah-muslimah di luar sana untuk tetap boleh sukan lasak tapi dalam keadaan dapat menjaga keselamatan dan dapat menjaga aurat juga? Okay, sebenarnya benda ni sebenarnya sangat teknikal lah. Dia Mhm. regardless of apa yang kita pakai, sebenarnya kalau kita buat satu sukan tu, kita tahu apa dia punya SOP keselamatan. Maknanya kalau kita masih baru tu mungkin kita kurang tahulah. Tapi Mhm. untuk saya yang dah berada dalam bidang ni, jadi kita dah tahu kat mana kita nak step, mana kita perlu slowkan kita punya langkah. Contohnya bila mendaki. Maknanya kita punya pakaian pun material dia macam mana. Walaupun kita pakai jubah, jangan pakai yang stretchy. Kalau tersangkut, terjatuh. Jadi kita kena tahu. Jadi bila melangkah apa yang boleh menghalang. Jadi kalau untuk berkayak pula memang tak ada masalah. Sebab kita kalau pakai pakaian pun kalau kita duduk bukan kaki kita yang mengayuh, tangan yang mengayuh. Jadi tak ada masalah. Menarik. Ya. Yeah. Sama juga dengan macam aktiviti yang memerlukan kita pakai harness. Macam rock climbing, apa semua. Mhm. Cuma pakai pakaian yang sesuai. Dekat dalam kita pakai seluar. Bukan kat luar memang kita pakai jubah, seluar yang longgar. So kita pakai tu Betul. memang tak ada boleh mengurangkan risiko-risiko macam tersangkut apa semua. So kita dah kena master dari segi material dia, dari segi step. Dan biasanya saya tak sarankan lah untuk yang baru ni untuk pakai jubah lah. Cuma mungkin baju yang sedikit labuh. Betul. Menarik. Okay, so saya ada jumpa lah kan dekat dalam statement-statement yang akhbar keluarkan yang katanya Umu kata kan. Ada pernah mengatakan bahawa kewanitaan seseorang tu tidak berkurang kan hanya kerana dia melakukan aktiviti lasak. Saya tertarik dengan statement tu, mungkin Umu boleh ceritakan sikit ataupun explain sikit lah kat kita semua. Berbalik kepada pandangan masyarakat lah. Kenapa dia sebenarnya bila kita join sukan saja pun orang dah pandang lain. Sebab sukan ni macam kena berpanas-panas, berpeluh-peluh, kasar. Apatah lagi sukan lasak. Pandangan orang sekeliling lah yang pandang sukan ni macam faktor yang boleh ubah kita punya perwatakan sebagai seorang wanita menjadi lebih kasar dan satu lagi ni tak menitik beratkan penampilan sebab macam tak kisah nak kena panas, peluh-peluh tu. Macam dia anggap macam penyertaan wanita ni macam contohnya aktiviti lasak ni satu benda yang patut dielakkan lah, macam tak sesuai macam tu. Tu belum lagi cerita pasal orang yang mempersoalkan juga pasal kita punya solat, aurat, pergaulan kita dalam situasi kita bermain sukan lasak ni. So bagi saya lah, sebab kalau kita ambil contoh lah, kalau daripada Sri Kandi, bukan Sri Kandi yang terdahulu macam Sayyidatina Safiyah, Ummu Umarah, Khawlah Al-Azwar, dia boleh bersama dengan pejuang lelaki di medan perang. Tapi dia boleh je jaga aurat, jaga kehormatan diri. Ataupun Sri Kandi di tanah Melayu, Adruja, Laksamana Kumalah Hayati, yang Betul. dia memang orang yang ada kat medan perang tapi dia tetap dihormati dalam masa yang sama penuh dengan nilai kewanitaan. So walaupun orang kata perang dan sukan ekstrim ni dalam konteks yang berbeza, tapi bagi saya aplikasi pemeliharaan agama, akhlak dan kehormatan wanita tu sama je. Betul. Dan apa yang menarik kan, Umur kan, agama yang kita faham dia bukan, biasanya orang suka romanticizekan agama ni tentang sekitar benda-benda berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti solat macam tu je, betul tak? Ataupun Betul. pakaian je kan. Tapi sebenarnya mungkin diorang terlepas pandang bahawa agama yang kita faham dia mencakupi semua bidang kan, termasuklah fizikalnya kena sihat kan, dan intelektualnya kena power, Masya Allah kan, dan finance-nya kena tersusun dan sebagainya kan, bukan setakat ibadah yang spiritual tu semata-mata. Jadi saya sukalah. Okay, jadi saya nak bagi ruang dekat Umu sendiri, kalau boleh sharekan apa lagi antara cabaran-cabaran untuk menikmati sukan lasak dalam keadaan Umu sebagai seorang nikobis tapi yang Umu belum ceritakan lagi sepanjang Hex ni. Cabaran dari segi pakaian apa semua tu tak ada. Memang panas pun sebenarnya. Orang tanya, tak panas ke? Memang panas. Berpeluh-peluh kat dalam ni. Peluh-peluh tak payah tanya lah kan. Tak payah tanya dah. Memang berpeluh-peluh. Kalau kat Nikop tu berbekas-bekas memang basah-basah dah ni. Tapi orang kata kenapa pakai macam ni? Sampaikan orang sampai kat puncak gunung. Buat apa kau pakai macam ni? Berkelubung macam ni. Sampaikan orang cakap macam di depan-depan saya.
Masa tu orang kata tak nangis ke, tak sedih ke? Biasa je sebab kita ambil apa yang kita buat ni sebagai salah satu medan dakwah. Pakaian kita bila kita pakai macam ni. Dalam keadaan ketika sekarang ni adalah pandangan masyarakat lah. Masih lagi macam contohnya bila pakai macam ni dia kata orang macam ni tak payah duduk kat sini lah, pergi majlis taklim je, dia kata. Nanti boleh jadi fitnah. Dia kata tak payahlah perempuan-perempuan dah lah pakai macam ni. Lepas tu sukan ada lelaki. Maksudnya bukan kita tak jaga kita punya persekitaran, pergaulan kita kan. Kita macam dia tak bagi. So Betul. macam memang banyak Dia halangan macam, dari segi kata-kata orang lah. Macam tu. tapi memang betul lah, macam dalam banyak-banyak hacks kan, dalam 84 episod, kalau kita tanyalah cabaran-cabaran, semua orang akan cakap cabarannya yang paling antara yang terbesar adalah kata-kata orang. Macam orang suka mempersoalkan cabaran kita tentang apa yang kita buat, tapi dia terlupa Betul. apa yang dia cakap tu yang paling mencabar, yang memberi cabaran kepada diri kita kan. Menarik lah. Dan sebenarnya bila orang cakap kan tak takut ke jadi fitnah kan, siapa yang create ruang fitnah tu sebenarnya kan. Macam sukalah bila umur kata aku tak pegang pun tangan budak lelaki, aku tak buat benda ni kan. So macam menarik lah bila kita sendiri clear apa sebenarnya ruang-ruang fitnah yang kita boleh terjebak dan kita boleh elak kan. Menarik. Alright, so mungkin Umu boleh sharekan 3 tips ringkas lah untuk mungkin ramai je muslimah kat luar sana kan yang nak bersukan lasak tapi takut-takut kan. Jemput. Okay. Pertama sekali kalau ada sesiapa pun muslimah ke ataupun perempuan mana yang ingin menceburi sukan lasak, boleh go for it. Memang ayat saya sentiasa go for it. Jangan takut dengan tanggapan-tanggapan orang lah. Jadi yang kedua, apa pun aktiviti, jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. Yang inilah yang sebenarnya yang boleh menjadi punca fitnah lah kepada kita dan juga pada agama kan. Kalau situasi-situasi macam ni. Dan yang ketiga, kena tahu juga dan kena faham SOP-SOP ataupun tentang aktiviti yang kita buat tu. Maknanya study dulu, study dan tanya orang tentang aktiviti tersebut sama ada kita sesuai atau tidak. Sometimes bukan sebab dia muslimah sahaja, mungkin keupayaan diri kita pun kita kena tahu juga. Betul. Saya sukalah the fact that kadang-kadang ada orang dia terlalu melulu ataupun dalam quote and quote macam bodoh sombong. Dia nak jaga aurat tapi dia macam tak nak tengok SOP, tak nak study kan. Yang penting aku Betul. jaga Itu aurat. sangat Tak, dia penting. bukan macam tu je kan. Betul. Macam yang saya katakan tadi, bila saya nak buat sesuatu perkara, sebab saya dah pernah buat aktiviti tu, jadi kita dah kata apa, dah pernah test kita tengok sesuai tak sesuai, material apa benda semua kan dari segi pakaian. Jadi bukannya kita buat tu melululah. Betul, menarik. Okay, so Umu biasa dekat Hacks ni, kat hujung-hujung kita bagi satu slot khas untuk semua speaker untuk tanya soalan random kepada Han sendiri sebagai host. Jemput Umu. Okey, soalan kepada Han. Saya nak tanya sendiri kepada Han, pendapat Han tentang Nikobis yang bersukan lasak dan juga apa sebenarnya rasa pendapat Han tentang Nikobis yang banyak mempamerkan diri ataupun berada di luar rumah yang buat aktiviti-aktiviti macam ni. Dia macam soalan yang kena berhati-hati taklah. Han first and foremost Han rasa amazing lah. Macam Han macam mana? Han suka jawab soalan dengan cerita sebab kita mungkin boleh menyifatkan diri Han sendiri as muslimah lah kot So waktu Han baru masuk EU dulu, antara benda feedback yang orang bagi, walaupun Han bukan seorang nikobis tapi orang kata bila kita kawan dengan orang kan, kita exposekan diri kita dengan masyarakat, jumpa orang, pergi join program macam yang Umu buat, antara benda feedback dia orang, tak sangka korang pun boleh macam ni, tak sangka rupanya korang boleh berkawan, tak sangka rupanya korang macam kental kan. Dan pernah je aktiviti waktu kerja dekat salah satu bank dulu, kat tempat training kita orang ada aktiviti macam aktiviti air dalam swimming pool. So memang antara orang yang bersemangat beraktiviti swimming pool tu adalah orang-orang yang berpakaian muslimah lah pada waktu tu. So memang orang bagi feedback, tak sangka korang yang pakaian muslimah ni macam kental lah, macam lasak dan kuat lah kan. So bila Umu sendiri tanya apa pandangan kan, kita tak adalah nak melebihkan diri kita daripada orang lain kan, tapi Han tak nak bagi pandangan lah, tapi Han nak support. Boleh ke macam tu Umu nak support lah dan encourage semua muslimah dan nikobis di luar sana untuk kita bukan duduk dengan diri kita je, tapi keluar bersama dengan masyarakat kan. Sebab at the end of the day, apa yang kita nak pamerkan, apa yang kita nak tunjukkan dan kuduahkan tu, kalau kita duduk kat luar rumah macam mana orang nak nampak kan. So kita kena tunjuk
kita bukan penghalang kepada diri kita kan, dan pakaian kita bukan penghalang untuk kita jumpa orang kat luar, tapi sebenarnya biasanya jadi penghalang tu adalah diri sendirilah, bukan pakaian tu kan. So please keluar dan tunjukkan kita still boleh bersama dengan orang kat luar sana walau sesiapa pun mereka. Itulah kot. Betul. Taklah pendapat sangat, tapi secara tak langsung pendapat lah juga kan. Okay. Setuju dengan Han tu sebabnya kalau kita hanya bergaul dengan kalangan kita sahaja atau kita tak keluar berjumpa masyarakat ataupun macam contohnya saya kan, orang biasa kaitkan dengan aktiviti kata tadi romanticize, kaitkan dengan aktiviti kerohanian. Baca Jadi Quran tu. macam itu memanglah kena buat, tapi maksudnya kalau kita tak keluar, macam mana kita nak jadikan benda ni medan dakwah? Niat saya bila saya start, saya nak benda ni jadi medan dakwah untuk diri saya dengan orang ramai. Menarik. Saya sukalah. Dan nasihat saya juga kat orang luar sana, be it you bukan not yet Muslim ataupun sesiapa pun anda, and kalau kita kalau Hai dengan Umu sentiasa support dan encourage Muslimah untuk bergaul dengan orang luar sana, saya pun nak ajak Umu juga untuk kita support semua orang pun untuk open minded and open your mind untuk bergaul dengan sesiapa pun yang anda jumpa, insyaAllah. Semoga kita dapat kebaikan lah daripada sesiapa pun yang kita jumpa kan, kita exchange kebaikan dan kita boleh dapat nilai-nilai kebaikan. Alright, so Umu dekat hujung-hujung Hacks ni biasanya Hain akan ajak semua speaker untuk buat hashtag. Okay, team, hashtag kita apa? Hashtag tengah sikit. Gitu. Okay. Hashtag kita? Okay, hashtag kita Hacks ni Kopi Selasa. Ni Kopi Selasa tanpa menghilangkan nilai-nilai akhlak-akhlak yang baik, tanpa menuang benda-benda yang tak sepatutnya lah. InsyaAllah kita masih menjaga etika. Lasak bukan bermakna kasar. Lasak bermaksud kental, insyaAllah. Jadi dekat sini saya sukalah nak ajak semua penonton bersama dengan Umu sendiri untuk kita subscribe ke semua channel TV Ikram. Kan, untuk pengetahuan Umu, kita ada banyak lah channel TV Ikram ni. Macam nak belagak pula, kita ada banyak channel TV Ikram. Kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Pinterest, kita ada banyak kan, Twitter, Spotify, TikTok. Hang nak yang mana satu, semua yang dia pilih kan. Tapi yang paling penting bukan setakat pilih, tapi apa-apa konten yang baik kita sama-sama share kepada masyarakat kat luar sana supaya dapat menjadi pedoman dan menjadi something yang kita sentiasa tengok dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Jadi terima kasih Umu, looking forward untuk kenal Umu secara lebih dalam lagi, insyaAllah. Jumpa kat luar Hacks nanti. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa anda di episod yang seterusnya.